بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن اقتفى بأثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أنا محمد حكيم إبراهيم الشاميري ID 327 إن شاء الله pada hari ini saya akan terangkan dalilul fasxi dari Al-Quran Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faimsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan." Sesudah itu bolehlah ia memegang bini itu dengan cara yang sepatutnya ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik yang itu ihsan. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا عليهن, dan janganlah kamu pegang kekalkan mereka isteri-isteri itu dengan niat mendatangkan kemudaratan untuk kamu melampaui batas. Ad-dalilu al-thani, dalil dari sunnah. Seperti mana yang ditahu, sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam selepas Al-Quran Al-Karim, dan Imam Syafi'i rahimahullah membahagikan hubungan sunnah dengan Al-Quran dalam tiga bentuk, tiga struktur. Yang pertama, sunnah menerangkan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya lafaz salah. Salah yani tidak sebut berapa kali dalam Al-Quran, dan bila waktunya dalam Al-Quran tak ada. Dalam sunnah Rasulullah SAW kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", 5 kali sehari dan sedemikian. Yang hubungan kedua adalah tafsilul ijmali, yani tafsil, mentafsilkan apa yang datang secara yani keseluruhan, how to say, yang dia tak jelas, tak lengkap, tetapi sunnah melengkapkan. Contohnya zakah, berapa kadarnya tak tahu, tak sebut, tak mention dalam Al-Quran. Bila waktunya tak tahu dalam Al-Quran. Dalam sunnah ada tafsil, ada details, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membincangnya, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengenalkan. So letak ni semua ke tepi, kita pindah kepada hadithul fasfi lil aib. Hadis memfasahkan oleh kerana kesyashatan. Ada seorang perempuan dari Bani Bayadha, ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Bani Bayadha, falamma dakhala biha wajada biha bayadan barasa, فقال الحقي بأهلك وجعل لها ما أصابت منه وفي رواية دلستم علي. Ada seorang perempuan dari Bani Bayadah mengalami penyakit kusta. Apabila Rasulullah SAW berkahwin, berkahwin dengan perempuan itu, dia baru tahu yang ia mengalami penyakit kusta. Sebelum tu dalam akad tak jelaskan, tak beritahu. Apabila Rasulullah SAW mendekatinya seperti mana suami mendekati isteri, dia baru tahu. Dia terus kata kepada perempuan itu, "Ilhaqi bi ahliki", baliklah kepada keluargamu atau rumah keluargamu. Basically macam syarai, yani lafaz syarai dalam bentuk kinayah. Waja'ala laha ma asabat minhu, dan beri habu yang telah diberi, dan Rasulullah SAW tak ambil balik apa yang telah beri. Dan ada satu penambahan, yani ada yang how to say, riwayah yang lebih details. Dia kata Rasulullah SAW kepada orang Bayadah, kaum perempuan itu, "Dallastum alayya", kamu telah berdusta atasku atau memberi berita yang salah atau menipu, yani basically. وجه الاستدلال، هذا الحديث أصلا عند الشافعية والحنابلة في فسخ النكاح بسبب العيوب المنفردة التي لم تكن معلومة عند العقل. Hadis ini dijadikan sebagai asas dalam mazhab Syafi'i Hambali dalam hukum atau kaedah fasakh nikah oleh sebab ke kesyashatan al-munfarid, kesyashatan pribadi, allati lam takun ma'lumah 'inda al-'aql, yang tidak dikemukakan atau tidak diberitahu ketika akad. Al-hadis tsani, hadis kedua, fasakh oleh kerana tidak kufu, li'adam al-kafa'ah atau al-ijbar, dikawinkan secara paksaan. Qissat Khansa bint Khudam. عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أبيها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت الرسول الله صلى الله عليه وسلم
فرد نكاحه. Yani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan dari Ansar namanya adalah Khansa bintu Khudzam al-Ansariyah. Dia yani thayyib telah kahwin kemudian yani cerai atau kematian suami. Bila dia datang kepada ayah dia paksa dia kahwin tanpa yani dalam riwayat tak jelaskan sama ada dipaksa ataupun dikahwinkan tanpa dia setuju atau tanpa dia tahu. Apabila dia tahu terus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disyitakan mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yani ubarkan nikah itu. Faradda nikahahu. Wajhul istidlal qawluhu radda nikahahu ay fasakhahu wa abtalahu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, dikanselkan atau bubarkan nikah ayahnya. Kerana apa? Kekurangan syarat yang ada pada akad yang itu persetujuan seperempuan yang thayyib yang itu Khansa bintu Khuzam. فكان الفسخ هو الوسيلة لإبطال أثر هذا العقد. if not mistaken dalam madhab Hanbali, thayyib boleh kawinkan dirinya tanpa wali. Yani betulkan saya kalau salah. Kesyashatan yang mengakibatkan pembubaran fasakh perkawinan. Kesyashatan yang membolehkan pembubaran fasakh perkawinan terbahagi kepada dua bahagian. Kesyashatan yang menghalang daripada berlakunya bersetubuhan al-jab, terputung organ pembiakan zakar pada lelaki yang itu putung alat kelamin. So ada istilah yang lebih masyhur atau yani lebih dikenal yang itu agha. Agha ni adalah perkataan bahasa Turki dan kenapa dia masyhur dalam yani negara Arab sebab apa pengaruhan kerajaan Bani Uthman bila mereka berluasan yani mereka yang mengkawal atau memerintah kerajaan Arab, kota Arab. Istilah agha lebih kenal dan kalau ditanya kenapa agha ni ada wujudnya, sebab dulu dia mula pada zaman Bani Abbas, bukan Bani Umayyah, Bani Abbas. Seorang tuan nak jaminkan hamba lelaki dia tak akan mendekati ahli rumah dia atau hamba sahaya dia kekiban dan sedemikian. Untuk jaminkan tak akan berlakunya zina, dia akan apa syari hamba ara. Dan nilai hamba ara lagi mahal dari hamba biasa. Kerana apa dijamin dia telah jamin tak akan berlakunya persetubuhan. Ada satu cerita yang menarik bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, yani beberapa dah lama berkahwin dengannya, datangnya sepupu Maria dari Mesir. Dia datang ke Maria Al-Qibtiyah. Sampai dia duduk yani lebih dari tempoh seorang status seorang yang kunjung, seorang dhaif. Dia duduk dah lama duduk berdua-duaan dengan Maria Al-Qibtiyah. Mulalah kata-kata munafikin. Muhammad ni seorang iyut wal'iyadu billah. Muhammad ni tak kisah kepada isterinya, dia lantak ke tepi tu bagi orang lelaki masuk keluar macam tu. Yani dia adalah sepupu, bukan how to say in the end of the day boleh kahwinkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kecewa dan marah, dia hantar Ali bin Abi Talib untuk bunuh yani sepupu dia sebab dia dah melampau itu. Bila Ali bin Abi Talib datang, sepupu tu lari, panjat pokok. Bila panjat tu Rasulullah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dah pegang pedang, yani nak bunuh dia. Dia lihat dari bawah dah panjat pokok, yani dia nampak kandungan bawah. Zaman dulu mana ada baju dalam, basically macam tu. Dia dah tahu yang sepupu Maria Al-Qibtiyah adalah seorang ara, tidak mempunyai alat kelamin atau organ pembiakan zakar. Ali radhiyallahu anhu pun tinggalkan. Yani bila dia tahu, dia tinggal, dia balik ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya kenapa tak bunuh dia. Ali bin Abi Talib terang dia adalah seorang jab atau ara
yang tidak mempunyai, yani yang dalam bahasa Melayu dikhas dikasih. Rasulullah SAW pun setuju dan yani diam. Okey, pindah kepada yang kedua, al-anah, ketidakupayaan untuk melakukan persetubuhan khususnya di bahagian kubul, kemaluan mati busuk. Al-qarn, tersumbatnya saluran. Okey, sambung. Al-qarn, tersumbatnya saluran bersetubuhan pada wanita oleh tulang. Al-ridq, tersumbatnya saluran bersetubuhan pada wanita oleh daging. Sambung. Kecacatan yang tidak menghalang daripada persetubuhan tetapi ia merupakan penyakit yang menjijikkan, menjauhkan atau memudaratkan sehingga kehidupan bersama tidak dapat diteruskan melainkan dengan membawa kemudaratan. Al-Judam, yang itu kusta, penyakit kronik yang menyebabkan anggota badan menjadi kemerahan, kemudian menghitam lalu mereput dan luruh. Al-Judam adalah penyakit yang dalam terjemahan kusta lapsuri. Al-Baraz juga dinamakan, yani kalau pakai Google Translator, dia akan kata kusta dan lapsuri. Dan terjemahan tak tepat. Yang tepat untuk Al-Baraz adalah sopa, keputihan yang sangat ketara yang tumpuk-tumpuk pada kulit dan menghilangkan keaslian warna darah pada kulit. Al-Majnun, gila, penyakit hilang kewarasan dalam melakukan sesuatu perkara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Syukran jazilan. Kalau ada soalan, tanya dalam chat.